Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lepas, Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight, memuat naik sebuah video berjudul Golongan Salaf Juga Takwil Ayat Al-Quran. Dan beberapa hari kemudiannya, saya pula memuat naik sebuah video di mana dalam video tersebut saya bertanya beberapa soalan, setepatnya 15 soalan kepada Dr. Haris berdasarkan video beliau itu. Dan video yang saya muat naik itu, saya mencuba sesuatu yang baru, konon-kononnya nak canggih lah, di mana dalam satu skrin itu ada video Dr. Haris dan juga video saya. Jadi saya mainkan apa yang Dr. Haris katakan, saya pause, kemudian saya tanya. Saya mainkan, pause, saya tanya kan. Dan saya menggunakan video editor KineMaster. Sebelum muat naik, dah edit apa semua, saya dengar cun, audio dan visual sama-sama synchronize. Tapi bila muat naik ke YouTube, lari pula. Bukan lari sikit, lari banyak. Sampai boleh pening pula tengok. Jadi saya telah pun memadam video itu dan buat semula video yang ni. Tak mengapa, sebab notanya tetap sama juga. Cuma dengan cara konvensional. Yang ini muka saya seorang saja. Dan apa yang diperkatakan oleh Dr. Haris dalam videonya itu, saya mainkan audio sahaja. Okey, jadi video yang Dr. Haris muat naik ini berjudul Golongan Salaf Juga Takwil Ayat Al-Quran. Pendek saja, 5 minit 26 saat. Cuma setelah saya menontonnya, saya memiliki banyak soalan, 15 soalan macam saya katakan. Dan saya pun membuat video ini bagi bertanya soalan-soalan tersebut. Memandangkan ini adalah video bersiri, yang ini siri tafsir oleh Dr. Haris Ismail, maka kita bagi peluang, ruang untuk beliau menjawab soalan-soalan ini dalam siri video beliau yang akan datang. Atas nota yang sama, saya ingin meminta daripada para penonton supaya jangan kritik, jangan hantam Dr. Haris. Kita bagi peluang untuk beliau menjawab soalan-soalan yang saya kemukakan dalam siri video beliau yang akan datang. Maka dalam video ini saya hanya akan mainkan audio apa yang diperkatakan oleh Dr. Haris. Minta izin daripada Dr. Haris untuk saya mainkan audio daripada video beliau tentang golongan salaf juga takwil ayat Al-Quran. Link bagi video Dr. Haris ini dalam kotak description ya. Okey, ayo kita dengarkan apa yang beliau katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Kita biasa dengar setengah kumpulan yang berpegang bahawa Allah di atas langit itu, mereka mengatakan bahawa ayat Al-Quran ini tidak ditakwilkan oleh golongan zaman salaf, iaitu zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Zaman-zaman itu, golongan salaf ini tidak mentakwilkan ayat Al-Quran. Mereka ni, kumpulan-kumpulan yang literal ni, mereka berpegang bahawa ayat Al-Quran ini haruslah diambil secara terus, seperti apa yang mereka katakan golongan salaf. Golongan salaf kononnya tidak mentakwil. Tapi banyak ayat Al-Quran sebenarnya ditakwilkan oleh para sahabat sendiri. Okey, jadi kenyataan beliau yang pertama ialah pada zaman salaf, beliau mendakwa generasi salaf mentakwil ayat-ayat Quran, dan pada masa kini terdapat kumpulan-kumpulan yang enggan mentakwil. Mereka berpegang Al-Quran ni secara literal sahaja, sehingga salah satu daripada natijahnya ialah berakidah Allah di langit. Soalan saya yang pertama ialah meminta Dr. Haris Ismail menamakan kumpulan-kumpulan ini. Kumpulan-kumpulan ialah plural ya, plural. Jadi kita minta paling kurang 3. Paling kurang 3 siapakah kumpulan-kumpulan ini supaya kita dapat mengenalnya. Ini yang pertama. Yang kedua minta rujukan yang lengkap bahawa kumpulan-kumpulan ini menolak takwil ayat Al-Quran secara total. Okey, minta rujukan dan saya tekankan rujukan penuh. Sebab Dr. Haris Ismail berdasarkan video-video beliau yang lepas, beliau ada satu sikap yang suka potong video jadi pendek-pendek, kecil-kecil. Dan apabila dipersembahkan kepada para penonton, apa yang difahami oleh para penonton jauh berbeza daripada kandungan asal video itu apabila ditonton sepenuhnya. Jadi minta rujukan daripada Dr. Haris Ismail, baik rujukan video, jurnal ke, tulisan di laman web ke, buku ke, tentang adanya kumpulan-kumpulan pada masa kini yang menolak
takwil secara total, secara keseluruhan. Adapun kumpulan salafi, maka kita, kenapa saya sebut kita? Sebab saya ini juga salafi. Kita menerima takwil. Saya ulangi, kita salafi menerima takwil selari dengan kaedah usul fiqh, selari dengan kaedah usul tafsir dan selari dengan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Ini kerana salafi berpegang dengan kaedah yang baku dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu usul tafsir, dalam ilmu bahasa Arab, bahawa setiap nas, setiap ayat Quran, setiap hadis difahami secara zahir, secara literal, melainkan terdapat qarinah. Qarinah ni petunjuk ataupun bukti bahawa nas tersebut, ayat Quran tersebut, hadis tersebut sepatutnya difahami secara kiasan ataupun ditakwil, yang ini diubah maksudnya. Ya. Saya ulangi, ini adalah satu kaedah yang baku yang bukan sahaja dipegang oleh kami salafi tetapi juga oleh aliran-aliran yang lain, bahawa setiap nas Al-Quran dan hadis difahami secara zahir, secara literal, melainkan terdapat qarinah, yang ini petunjuk atau bukti bahawa nas tersebut adalah satu kiasan. Kita memahaminya secara kiasan, atau ia patut ditakwil, ia perlu ditakwil, ia perlu diubah kepada sesuatu yang lain. Ini adalah satu kaedah yang baku, ya. Dan bila kita bincang tentang takwil ataupun tidak takwil seluruh Al-Quran, kami salafi menerima takwil kecuali terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, di mana terhadap ayat-ayat Quran ini, hadis-hadis ini, kami tidak menakwilkannya kerana tidak ada qarinah, tidak ada petunjuk, tidak ada keperluan untuk mentakwilkannya. Maka ini kena faham dengan baik tau, sebab ada sebahagian orang tak faham. Okey, saya ulangi ya, kami salafi menerima kaedah takwil sebab ia memang satu kaedah yang ada dalam bahasa Arab. Cuma kami tidak mentakwil ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan, yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Kerana sifat-sifat Allah itu sememangnya kita fahami secara zahir, secara literal, tidak ada qarinah, tidak ada petunjuk, tidak ada keperluan untuk mentakwilkannya. Di sini beza ya. Okey, jadi ini salafi. Maka kumpulan-kumpulan yang dimasukkan oleh Dr. Haris Ismail tu, salafi tidak termasuk dalamnya. Bagi sesiapa yang salafi, bagi sesiapa yang baru nak berkenalan dengan salafi, jangan bimbang. Dr. Haris Ismail is not talking about us. Okay, Dr. Haris Ismail dalam video ini bukan berbicara tentang kita, tetapi tentang kumpulan-kumpulan yang kita nak tahu kumpulan manakah itu yang menolak takwil secara total. Okey? Dan di sini saya masuk ke soalan ketiga. Soalan ketiga ialah, saya ulangi, kaedah dalam memahami nas-nas ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ialah kita memahaminya secara zahir, melainkan terdapat qarinah bahawa ia sepatutnya difahami secara kiasan atau perlu ditakwil dan sebagainya. Okey, kaedah ini penting supaya kita dapat menutup pintu bagi adanya kumpulan lain, adanya aliran lain yang mendakwa ayat-ayat Quran, hadis-hadis ini ada kefahaman yang tersurat dan tersirat. Ini selalunya kumpulan-kumpulan batiniah. Ia asalnya bermula daripada Syiah. Syiah, kalau kita baca kitab-kitab tafsir mereka yang awal, daripada awal dulu sampai sekarang, mereka ada tafsiran-tafsiran yang ayat tu macam ni. Tetapi tafsiran mereka ini merujuk kepada Ali. Kita pun tengok mana Ali bin Abi Thalib ni. Ini merujuk kepada Ahlul Bait. Mana pula ni? Ini menunjukkan bahawa Ahlul Bait ini masih lagi menerima wahyu daripada Allah. Macam mana tu? Okey, tafsiran-tafsiran batiniah ini tersurat, tersirat, bermula daripada Syiah. Kemudian adanya aliran-aliran pada masa kini yang turut mengikutinya. Dan inilah yang kita kata kumpulan-kumpulan batiniah itu ya, yang mendakwa ayat Quran, hadis-hadis ada tersurat, ada tersirat. Jadi, soalan saya di sini ialah, apabila Dr. Haris Ismail mengkritik kumpulan-kumpulan yang kita nak tahu nama itu, mengkritik kumpulan-kumpulan itu sebagai berpegang kepada ayat Quran ini secara literal saja, apakah kaedah yang digunakan oleh Dr. Haris Ismail
untuk memahami, untuk berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. What is the methodology that you use to understand, to interact with the verses of the Quran and the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ini soalan yang ketiga, ya. Okey. Tadi jelas, nak saya ulang balik ke? Saya nak ulang balik. Sengaja saya nak ulang balik, ya, sebab saya tahu banyak orang salah faham dalam hal ini. Okey, kami Salafi menerima takwil kerana ia memang salah satu kaedah dalam bahasa Arab. Cuma kami tidak mentakwil ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Sebab sememangnya pada asalnya ayat-ayat Quran, hadis-hadis ni hendaklah kita fahami secara zahir, secara literal, melainkan di sana terdapat petunjuk, terdapat bukti, terdapat qarinah bahawa nas tersebut bukan difahami secara zahir tetapi difahami secara kiasan, secara majaz, secara metafora atau perlu ditakwil. Adapun nas-nas yang membicarakan, yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, salah satunya Allah fis sama istawa alal arsh, tidak ada bukti, tidak ada keperluan untuk mentakwilkannya, maka kami tetap berpegang sebagaimana zahir ayat. Allah mengkhabarkan, Allah mensifatkan dirinya dengan sifat itu, kita terima saja. Who are we to say this is not right? Who are we to say that we should do takwil? Bila kita buat takwil kepada sesuatu yang lain, bagaimana kita tahu apa yang takwil itu betul? Kan? Katakanlah seseorang itu memiliki sekian-sekian sifat. Dia sendiri menerangkan, saya ni tinggi 6 kaki, berat saya, ini permisalannya, maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Seseorang itu menerangkan, saya ni tinggi 6 kaki, berat 90 kilo, ukur lilit pinggang 40 inci, katakanlah diterangkan tentang sifat dia. Kita pula dengar, tak, kau ni 5 kaki 2 inci, berat tu aku rasa 120 kilo, pinggang tu 32 inci. Pandai-pandai pula nak ubah. Orang tu telah menerangkan ciri-ciri sifat dirinya, kita pula pandai-pandai nak pergi ubah lain. Apa pasal? Kan? Ada petunjuk ke? Padahal tengok memang 6 kaki pun. Ini sebagai contoh maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya, ya. Okey, baik. Kita masuk ke soalan keempat. Dah 3 soalan, ya. Pertama, siapakah kumpulan-kumpulan itu? Kedua, rujukan bagi kumpulan-kumpulan ini bahawa mereka menolak takwil secara total, menolak takwil, menolak kaedah ataupun penggunaan takwil terhadap ayat-ayat Quran secara total. Ketiga, apakah kaedah yang diguna pakai oleh Dr. Haris Ismail dalam memahami, dalam berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah? Kami Salafi berpegang kepada kaedah sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab usul fiqh, kitab-kitab usul tafsir, dan dalam kaedah bahasa Arab bahawa ayat-ayat Quran, hadis-hadis difahami secara zahir, melainkan terdapat qarinah bahawa ia adalah kiasan, ia adalah sesuatu yang patut ditakwil dan sebagainya. Soalan keempat, sama-sama kita maklum daripada kita kecil sampai sekarang, sampai dah tua, kan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang masyhur, yang sahih, telah melalui satu peristiwa mukjizat, yakni disebut sebagai Isra' Mi'raj. Dan ketika Isra' Mi'raj itu, Rasulullah SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan kemudiannya naik ke atas, ke langit, melepasi setiap lapisan langit yang 7 itu, sehinggalah yang teratas sekali, di mana yang teratas itu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat fardu direct daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula 50, tetapi dikurang, akhirnya menjadi 5 sebagaimana yang ada sekarang ini. Baginda menerima pensyariatan solat secara direct, maknanya Allah berbicara terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ahli ilmuwan, ahli sunnah wal jamaah, mereka berbeza pandangan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di langit yang ke-7 itu telah melihat Allah SWT dengan mata kasarnya? Ini adalah satu perselisihan yang masyhur, yang muktabar. Bagi sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, saya ada bagi satu link dalam kotak description tentang perbicaraan tentang baginda ada melihat dengan mata kasar ataupun tidak. Cuma yang saya nak bawa di sini ialah Rasulullah SAW ketika Isra' dan Miraj
baginda ada satu hala tuju yang confirm, yang ini ke langit dan terus melepasi lapisan-lapisan langit. Baginda tidak ke pusing-pusing entah ke mana-mana, atau baginda tidak duduk di Mekah sahaja. Okey, jadi sekarang ini apakah? Okey, berdasarkan hadis ini, kami Salafi berkeyakinan, berakidah bahawa ini adalah salah satu dalil daripada sekian banyak dalil bahawa Allah fis sama. Okey, tetapi apabila Dr. Haris Ismail menyatakan perkara ini dalam bentuk kritikan, jadi saya nak tanya sebagai soalan keempat, apakah tafsiran Dr. Haris Ismail tentang hadis Isra' Mi'raj? Bukan keseluruhan hadis, tetapi dalam bab ataupun dalam chapter ataupun dalam isu di mana Rasulullah SAW Isra' Mi'raj tak ke mana-mana, bukanlah pusing-pusing macam orang kata Allah ke mana-mana kan, jadi Rasulullah pun ke mana-mana untuk menerima perintah tu kan, ataupun tak ada mana-mana, so duduk di Mekah, tapi Rasulullah SAW satu hala tuju saja ke lapisan-lapisan langit. Jadi do you have a different interpretation of this hadis? Apakah anda, wahai Dr. Haris Ismail, memiliki penafsiran yang berbeza terhadap hadis-hadis Isra' Mi'raj ini? Sebab bagi kami yang Salafi, ia begitu jelas menerangkan bahawa Allah fis sama, Allah di langit. Okey, tapi memandangkan Dr. Haris membicarakan perkara ini dalam bentuk kritikan yang negatif, mengisyaratkan Dr. Haris tidak bersetuju. Jadi bila tidak bersetuju, apakah tafsiran Dr. Haris terhadap hadis-hadis Isra' Mi'raj yang kita kata masyhur, yang sahih ni ya? Itu yang keempat. Yang kelima, soalan yang kelima, apakah mazhab yang dipegang oleh Dr. Haris Ismail tentang aina Allah? Apakah Allah di mana-mana ataupun Allah tak ada mana-mana? Sebab kami ya Salafi secara jelas tak ada kami nak sembunyi-sembunyi. Kami berkeyakinan bahawa Allah fis sama istawa ala arash. Kami tak ada nak sembunyi-sembunyi. Jadi Dr. Haris punya akidah dalam hal aina Allah ini bagaimana ya? Itu soalan yang kelima. Okey, kita mainkan lagi seterusnya apa yang diperkatakan oleh Dr. Haris dalam video asalnya itu. Hari ini kita akan melihat bagaimana Ibnu Abbas mentakwilkan surah Al-Anbiya ayat 30. Seperti yang kita sedia maklum, Ibnu Abbas ini adalah sahabat baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW sendiri telah mendoakan supaya Ibnu Abbas ini faqih dan faham dan juga hebat dalam mentafsir dan memahami ayat Al-Quran. Okey, jadi di sini Dr. Haris mendakwa bahawa nanti dia akan bawa contoh ataupun bukti bahawa para sahabat radhiyallahu anhum mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Jadi soalan saya di sini ialah, takwil yang dimasukkan oleh Dr. Haris di sini dalam video ini, apakah takwil yang difahami di sisi para sahabat atau takwil yang difahami di sisi generasi kemudian? Sebab sesiapa yang mengkaji topik ini, dia akan mengetahui bahawa perkataan takwil itu memiliki maksud yang berbeza di sisi generasi salaf dan di sisi generasi khalaf. Dia dua maksud yang berbeza, jauh juga berbeza sebenarnya. Okey, jadi saya nak tanya kepada Dr. Haris, apakah maksud takwil di sisi generasi salaf termasuk para sahabat, dan apakah maksud takwil di sisi generasi khalaf? Dan apabila Dr. Haris berbicara tentang takwil dalam video ini, Dr. Haris sedang merujuk takwil di sisi generasi salaf atau di sisi generasi khalaf? Itu yang saya. Soalan seterusnya yang ketujuh, tentang doa Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma agar beliau faqih dalam agama dan juga hebat dalam tafsir. Nak minta daripada Dr. Haris rujukan doa itu ataupun rujukan bahawa Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas dengan doa itu, apakah darjatnya dan apakah lafaz yang sebenarnya? Sebab doa ni ataupun perkara ini kita biasa dengar, saya pun biasa dengar, cuma nak tahu rujukan secara bersanad dalam Sahih Bukhari ke, Sunan Tirmizi ke, Mujam atau Barani ke, kemudian sahih ke dhaif, kemudian apa lafaz yang sebenar. Sebab kita biasa dengar kan, kita biasa dengar, tuan-tuan puan-puan pun biasa dengar. Jadi kita nak tahu rujukannya secara bersanad, apakah ia sahih, hasan, dhaif, dan saya tambah lagi,
Jadi dalam satu soalan ada beberapa soalan ya. Apakah rujukannya, apakah darjatnya, dan siapakah ahli hadis yang menyatakan. Kalau Dr. Haris kata sahih, siapa yang mensahihkannya? Kalau hasan, siapa yang menghasankannya? Kalau dhaif, siapa yang mendaifkannya? Satu perkara yang kita biasa dengar, biasa disebut dalam lisan-lisan para ustaz, tetapi tak ada rujukan. Mungkin saya tanya saja kan. Dan apakah lafaznya yang sebenar? Apakah lafaznya yang sebenar ya? Jadi itu soalan yang ke-6. Apa maksud takwil di sisi salaf dan khalaf? Soalan ke-7 pula ialah rujukan, darjat dan lafaz sebenar bagi doa yang dikatakan, didoakan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita main lagi. Jadi salah satu daripada ayat Al-Quran yang ditafsir dan ditakwilkan oleh Ibnu Abbas. Okey, satu perkara dalam video ni daripada awal sampai sekarang dan kemudiannya nanti, saya perhatikan bahawa Dr. Haris Ismail apabila menyebut para sahabat baik secara umum mahupun menyebut namanya secara khusus, Abdullah ibnu Abbas, atau kemudian akan menyebut nama Sayyidina Ali, yang ini Ali bin Abi Talib, Dr. Haris Ismail tidak menyebut radhiyallahu anhu, tidak menyebut radhiyallahu anhum. Kami ahli sunnah wal jamaah, antara akidah kami ialah kami menghormati, kami menyayangi para sahabat Rasulullah SAW dan kami selalu mendoakan mereka. Mungkin sekali-sekala terlepas, mungkin ada. Tapi kalau buat satu video sekali pun tak pernah sebut, ia menimbulkan satu soalan. Yang ini kenapa tak sebut? Memanglah bukan wajib. Tetapi sebagai seseorang yang mencintai para sahabat, dan ia merupakan akidah, kalau kita buka kita akidah ahli sunnah wal jamaah, macam baru-baru ni saya buat ulasan buku kan, Syarah Us-Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Ada dalam bab itu akidah kita terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan kita memang menyebut radhiyallahu anhum. Jadi dalam video ini Dr. Haris Ismail tak sebut, sekali pun tak sebut. Jadi kita nak tahu apakah akidah beliau, apakah pandangan beliau terhadap para sahabat Nabi SAW. Yang tak nak doa radhiyallahu anhum ni Syiah je. Tapi saya tak adalah nak tuduh atau nak kata Dr. Haris ni Syiah. So, apakah pandangan Dr. Haris Ismail tentang para sahabat, dan kenapakah apabila disebut nama mereka sekalipun tidak mahu menyebut radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu. Kalau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa sekalipun tak nak sebut? Ini merupakan soalan yang ke-8. Kita dengar apa lagi yang beliau katakan. Ialah surah Al-Anbiya ini, ayat 30 ini, yang terjemahannya berbunyi, dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahawa... Okey, kita sekarang masuk kepada ayat yang ingin dijadikan contoh oleh Dr. Haris Ismail. Surah Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat nombor 30. Di mana Dr. Haris mengemukakan terjemahan, dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahawa sesungguhnya langit dan bumi ya. Padahal teks Arab bagi ayat ini ialah awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard, sehingga akhir. Awalam ini ialah soalan yang berbentuk kita kata negatif, yang kalau kita terjemah tidakkah, bukan tidaklah, tidakkah awalam. Okay? Tidakkah orang-orang kafir itu? Kemudian yara ni boleh kata lihat dengan mata atau lihat dengan minda, bererti berfikir. Jadi terjemahan yang betul, yang tepat ialah tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan bahawasanya langit dan bumi itu dicipta sehingga akhir ayat. Jadi permulaan ayat ni saja Dr. Haris ni ambil terjemahan mana? Kita tak adalah nak menuduh, terus-terus menuduh Dr. Haris mendustakan ayat Quran kan? Tapi tidakkah tu lain tu. Okey, itu. Tapi mungkin ini Dr. Haris beliau ambil terjemahan lain yang mungkin bukan salah beliau, salah penterjemah itu ke, tak apa. We give him the benefit of the doubt. Saya nak bawa soalan lain yang lebih penting sebenarnya, yang merupakan soalan yang ke-10 di sini, ialah ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir itu tidak memikirkan
khas kepada orang-orang kafir. Dr. Haris Ismail dalam video-video beliau yang lain mengkritik orang-orang Salafi termasuk saya kerana kerap kali menggunakan ayat yang asal perbicaraannya ialah kepada orang-orang kafir. Tapi sekarang ini Dr. Haris sendiri menggunakan ayat yang Allah bertanya kepada orang kafir. So kenapa Dr. Haris menyelisihi apa yang beliau sendiri kritik sebelum ini? Kemudian beliau akan membawa tafsir dan takwil Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat ini. Maka soalan saya masih dalam soalan yang sama, masih dalam soalan yang ke-10 tu ialah kenapa Abdullah ibnu Abbas bersusah payah, sibuk-sibuk nak mentafsirkan ayat yang ditujukan kepada orang kafir? Ini soalan saya kepada Dr. Haris. Sebab kami Salafi, kami berkeyakinan bahawa seluruh ayat Quran ditujukan kepada kita orang-orang Islam. Memang ada sebahagian ayat yang perbicaraannya ditujukan kepada orang kafir ke, kepada orang Yahudi ke, Nasrani ke, munafik ke dan sebagainya. Kita tetap mengambil iktibar supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Ia tetap ada nilai, tetap ada pengajaran, tetap ada iktibarnya untuk kita. Kita tidak akan menolaknya. Ini ayat orang kafir, ini ayat ahli kitab, ini ayat munafik, ini ayat tu. Kalau tolak tu sikit je lah tinggal untuk kita orang Islam kan. Tinggal ayat ya ayyuhallazina amanu saja. Okey, jadi soalan saya, why you contradict yourself? Now you are using ayat yang ditujukan kepada orang kafir sebagai contoh takwil. Padahal anda kata apa ni pakai ayat orang kafir? Ini soalan saya ya. Okey, tak apa, kita main lagi. Sesungguhnya langit dan bumi itu pada mulanya adalah suatu yang padu. Lalu kami pisahkan antara keduanya dan seterusnya. Jadi kat sini ada juga mufassir yang mengatakan mufassir. Okey. Mufassir ni ahli tafsir. Rujukan mana? Sekadar mufassir saja tak boleh, tak ilmiah gitu. Bukankah Dr. Haris sendiri pernah mengkritik kalau nak menulis, nak cakap, bagi rujukan. Kalau tak ada rujukan, itu adalah pandangan peribadi yang boleh ambil pen merah dan pangkah. Saya tak akan pangkah, tapi saya tanya dulu. Okey, siapakah mufassir tersebut? Apakah rujukannya? Tafsir At-Tabari ke? Tafsir Al-Qutubi ke? Tafsir Ibnu Katsir ke? Kan, bagi rujukan. Tapi tak apa, mungkin dalam video ni tak sempat. Dalam video yang akan datang, sempat bagi rujukannya ya. Okey, kita mainkan lagi. Bahawa maksud langit dan bumi itu pada mulanya adalah suatu yang padu ini adalah bermaksud langit dan bumi adalah satu. Dan kemudian Allah memisahkan langit dan juga bumi. Di atas adalah langit dan di bawah tempat kita berada ini adalah bumi. Tapi apa yang Ibnu Abbas tafsir dan takwilkan adalah seperti... Okey, kalau kita rujuk keseluruhan video ni daripada awal, sekarang ni tengah-tengah sehingga akhir, Dr. Haris Ismail sekejap sebut tafsir, sekejap sebut takwil, sekejap sebut tafsir dan takwil. Which one are you referring? Dia Dr. Haris, anda nak masuk yang mana ni? Yang anda masukkan tafsir ke, takwil ke, tafsir dan takwil? Kalau tafsir dan takwil maksudnya sama, maka kenapa ada dua perkataan berbeza? Jika tafsir dan takwil adalah dua perkataan yang berbeza, maka apa maksud tafsir, apa maksud takwil? Dan maksud takwil pula, macam mana saya kata tadi, ada perbezaan maksud di sisi generasi salaf dan generasi khalaf. Sebab you are using the words bercampur aduk. Kejap tafsir, kejap takwil, kejap tafsir dan takwil. Mana satu ni? Tajuk video ialah salaf juga guna takwil. So sekarang ni nak bincang takwil ke tafsir? Okey? Jadi minta Dr. Haris jelaskan pula sekarang ni apa beza maksud tafsir, apa beza maksud takwil, apakah ia sama, apakah ia berbeza. Kalau sama, kenapa ada dua perkataan berbeza? Kalau berbeza, apakah beza tafsir dan takwil? Seperti berikut, Ibnu Abbas telah mentafsirkan, saya baca daripada teks ini, bahawa langit yang padu, yang dikatakan sini langit yang padu ialah langit yang tidak ada hujan. Bagi Ibnu Abbas, dia telah mentakwilkan langit yang padu. Tadi tafsir, sekarang takwil. Ingat, ini yang saya masukkan tu. Mana satu sebenarnya? Maksudnya langit yang tidak ada hujan. Dan juga bumi yang padu adalah bumi yang tiada tumbuhan. Ini tafsiran dan takwilan daripada Ibnu Abbas. Kan?
lalu Tuhan pisahkan keduanya. Apa yang dimaksudkan oleh lalu Tuhan pisahkan keduanya adalah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahawa sebagai turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Apabila Ibnu Abbas telah mentakwilkan maksud ini, maksud lalu Tuhan pisahkan keduanya. Kalau nak ikut literal, pisahkan maksudnya macam itulah, memisahkan dulu satu, kemudian pisahkan keduanya. Tapi Ibnu Abbas mentakwilkan bahawa apabila Allah mengatakan bahawa lalu Tuhan pisahkan keduanya itu, maksudnya adalah turunnya hujan. Maksudnya mula-mula padu, kemudian turunnya hujan. Maksudnya Allah telah pisahkan keduanya, turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Maksud Allah pisahkan keduanya, langit maksudnya Allah turunkan hujan. Bumi pula ditakwilkan sebagai tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dengan mengetahui bahawa Ibnu Abbas sendiri juga telah mentafsirkan dengan mentakwil ayat Al-Quran. Okey. Dengan mengetahui Ibnu Abbas mentafsir dengan mentakwil. Okey, jadi itu saya dah tanya tadi. Soalan saya sekarang ini, soalan nombor 12, minta rujukan bersanad bahawa Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melakukan tafsir dan takwil sebagaimana yang dibacakan oleh Dr. Haris ini. Kemudian minta darjatnya juga. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seseorang yang bersikap ilmiah, ataupun kita sepatutnya bila bicara agama perlu bersikap ilmiah, dan apabila kita membawa sesuatu riwayat daripada para sahabat, kita juga perlu menerangkan rujukannya dan darjatnya. Bukan sekadar hadis-hadis Nabi SAW sahaja, tetapi juga para sahabat. Saya bagi satu contoh yang masyhur, kita sama-sama tahu bahawa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya melihat orang ramai solat malam Ramadan, solat tarawih secara berpisah-pisah. Lalu beliau menghimpunkan semuanya menjadi satu jemaah di belakang seorang imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Dan apabila telah melakukannya, Umar pun tengok mereka solat berjemaah di belakang satu imam. Umar berkata, inilah sebaik-baik bid'ah. Okey, ini perkataan Umar. Sahih ke tak? Sahih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kita ada rujukannya, kita ada darjatnya. Sebab dalam Sahih Al-Bukhari, meskipun ia adalah perkataan sahabat. Sama juga. Okey, yang dibawa oleh Dr. Haris di sini ialah perkataan sahabat, baik tafsir atau takwil terhadap ayat 30 surah Al-Anbiya. Tapi mana rujukannya? Mana darjatnya? Jadi soalan saya di sini, soalan nombor 12. Minta darjat, minta rujukan, minta darjat dan siapakah ahli hadis yang menilainya, baik sahih ke hasan ke dhaif ke, yang bakal dikemukakan oleh Dr. Haris nanti ya. Kita mainkan lagi. Maka kita tahu bahawa kumpulan yang mengatakan bahawa golongan salaf tidak mentakwil itu ternyata mereka salah. Mereka gagal memahami dan mereka tidak mempunyai cukup maklumat bahawa Ibnu Abbas, iaitu para sahabat sendiri juga mentakwilkan ayat Al-Quran. Bukan satu ayat sahaja, malah Sayyidina Ali juga pernah mentakwilkan ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Maidah, yang mana kita boleh bincangkan dalam sesi yang lain. Jadi kita telah tahu sekarang bahawa mereka yang berpegang dengan kefahaman secara literal ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran itu telah terfesong kefahaman mereka, dan kita tidak boleh mengambil apa-apa hujah tentang agama daripada mereka ini. Bukan sahaja ayat Al-Quran. Okey ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila Dr. Haris memulakan video ini, beliau membicarakan tentang kumpulan-kumpulan yang berpegang kepada literal ayat Quran, yang tak mahu takwil, sehingga menatijahkan, sehingga menghasilkan satu keyakinan bahawa Allah di langit. Apabila saya menonton beberapa saat yang pertama tu, ataupun minit pertama, saya menyangkakan bahawa Dr. Haris akan mengemukakan bukti yang sahih lagi jelas bahawa para sahabat, atau paling kurang seorang sahabat, mentakwilkan ayat Quran yang menerangkan bahawa Allah fis sama istawa alal arash, mentakwilkannya kepada sesuatu yang lain.
Cuma sayang sekali, bahkan yang menghairankan, Dr. Haris tidak mengemukakan contoh itu. Sebaliknya yang dikemukakan ialah contoh bagaimana seorang sahabat dalam sebuah riwayat yang kita masih ternanti-nanti darjatnya, kesahihannya, membicarakan baik tafsir atau takwil, kita tunggu penjelasan Dr. Haris juga, tentang asal-usul penciptaan langit dan bumi, tentang sejarah ciptaan langit dan bumi. Apakah hal ni? Sebab Dr. Haris berbicara, mengkritik tentang orang yang berakidah Allah di langit, kerana mereka ini berpegang kepada Al-Quran secara literal. Okey, proof di sekumpulan, buktikan bahawa kumpulan ini salah dengan membawa riwayat yang sahih. Lagi jelas bahawa para sahabat, antaranya Abdullah ibnu Abbas, mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan Allah fis sama istawa alal arash, mentakwilkannya, mengubahkannya kepada sesuatu yang lain. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Dr. Haris. Jadi saya punya soalan di sini, soalan yang ke-13, kenapa bawa contoh tafsir dan takwil yang membicarakan tentang asal-usul penciptaan langit dan bumi? Kenapa tidak dibawa contoh bagaimana Abdullah ibnu Abbas atau mana-mana sahabat lain mentakwilkan ayat Quran yang membicarakan sifat Allah, khasnya Allah fis sama istawa alal arash? Tapi mungkin Dr. Haris akan kemukakan bukti yang sahih ni dalam video akan datang kan? Kita nantikannya insya-Allah. Dan malah kalam-kalam ulama juga kita tahu, iaitu mereka akan mengambil secara literal tanpa memahami latar belakang maksud yang cuba disampaikan oleh para ulama ini. Jadi kita timbang-timbangkanlah, adakah kita hendak menerima pandangan-pandangan dari kumpulan yang literal, yang pun berakidah bahawa Allah di langit? Adakah kita nak berpegang begitu atau kita... Okey, jadi berdasarkan kenyataan Dr. Haris sendiri, soalan saya ke-14, minta kalam ulama'-ulama', minta perkataan ulama'-ulama' termasuk latar belakangnya sekali, maknanya in full context. Apakah penjelasan mereka, apakah tafsiran mereka terhadap ayat-ayat Quran yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah, khasnya Allah fis sama istawa alal arash. Alang-alang juga tadi saya sebut tentang kisah Isra' Mi'raj, minta juga kalam para ulama'. Kalam para ulama' termasuk latar belakangnya tentang bagaimana nak faham tentang aina Allah apabila dalam hadis itu sendiri secara jelas Rasulullah SAW naik setiap lapisan langit, yang pertama, kedua, ketiga, bersama dengan malaikat Jibril, melepasi setiap langit. Ada yang membuka pintu, tanya siapakah ini, ada ucap salam, jumpa nabi-nabi lain bersama kan, sampai ke tingkatan yang ketujuh, lapisan langit yang ketujuh, di mana malaikat Jibril kata, aku tak boleh masuk ni, tapi Rasulullah sendiri saja SAW yang ke situ. Apakah tafsiran para ulama itu? Minta Dr. Haris Ismail kemukakannya secara jelas yang kita pun sama-sama dapat semak. Macam video saya, bila saya membaca kalam ulama', saya buka dan saya tunjuk di skrin YouTube saya, supaya saya baca, tuan-tuan pun, puan-puan pun dapat baca. Dan kita guna common reference, sebab macam perisian Maktabah Syamilah yang saya gunakan itu, ia percuma. Nak install di laptop pun boleh, nak baca direct dari dalam bentuk laman web pun boleh. Tapi yang penting ada common reference, ada rujukan yang sama. Kita sama-sama dapat cross-check each other, dapat rujuk silang antara satu sama lain. Okey, kita mainkan lagi. Kita perlu mendengar daripada ulama' yang mentafsirkan dengan lebih terperinci dan kefahaman yang jelas supaya kita tidak... Jadi kita mintalah Dr. Haris membawa kalam-kalam para ulama' itu yang telah menjelaskan, yang telah memperincikannya. Kita nak dengar Dr. Haris sendirilah. Okey, daripada tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Itu tiga pun dah yang famous kan? Ataupun mana-mana rujukan yang Dr. Haris nak bawa tu. Okey, jangan macam sebelum ni sesiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia masih Muslim, tak ada kafir, tak ada rujukan. Tak mahu macam tu. Okey? Tak berpegang bahawa Allah itu bertempat. Supaya kita lebih berhati-hati dalam mendengar. Macam mana maksud Allah bertempat pula ni? Kita dengar sekali lagi ya. Rinci dan kefahaman yang jelas supaya kita tidak berpegang bahawa Allah itu bertempat.
Mana mari Allah bertempat pula? Tadi bincang tentang kumpulan-kumpulan yang berpegang menafsirkan Al-Quran secara literal, tak mahu takwil sehingga akhirnya Allah di langit. Tapi sekarang ni masuk Allah bertempat. Macam mana jadi pula tu? Tuan-tuan dan puan, inilah yang saya jelaskan sebelum ni, bahawa orang-orang yang mentakwilkan, mereka inilah sebenar-benarnya musyabbihah. Mereka inilah sebenar-benarnya mujassimah. Musyabbihah ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mujassimah ini berarti menjisimkan Allah. Mereka ini apabila membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, mereka sendiri ini macam makhluk ni. Ini tak boleh jadi ni. Kita kena takwil, kita kena ubah. Adapun kami Salafi, kami daripada awal lagi telah pun mensucikan, telah pun membebaskan Allah daripada sebarang kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Kami daripada awal lagi telah pun membebaskan Allah daripada sebarang sifat jisim ke apa-apa. Kami membaca ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana Allah yang menyifati dirinya sendiri. Kami membacanya, kami beriman dengannya, kami memahaminya, dan kami tafwid, kami serahkan kepada Allah kaifiatnya. Dan pada waktu yang sama kami mensucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan mana-mana makhluknya. Sebab tu kami tak perlu takwil. Yang sebenar-benarnya mujassimah, yang sebenar-benarnya musyabbihah ialah mereka yang apabila membaca ayat-ayat ini, mereka terus fikir macam tadi kan, Allah bertempat. Sejak bila Allah di langit jadi Allah bertempat? Sama juga kalau baca ayat yang menerangkan bahawa Allah mencipta Adam daripada kedua tangannya. Mereka bila baca ayat tu terus faham, Allah ni ada anggota. Allah ni macam ni. Lalu mereka mentakwilkannya. Jadi inilah sebenar-benarnya mujassimah dan musyabbihah. Jadi soalan saya yang terakhir ke-15, nak tanya Dr. Haris, macam mana perbincangan Allah di langit boleh jadi Allah bertempat? Kan, adakah kumpulan-kumpulan yang dimasukkan tadi tu di awal video tu, kumpulan-kumpulan tu, apabila mereka tidak mentakwilkan ayat Quran, apabila mereka berpegang Al-Quran ni secara literal, mereka berkeyakinan Allah bertempat? Atau Dr. Haris yang sebenarnya berkeyakinan Allah bertempat? Okey. Jadi inilah 15 soalan saya. Sudah pun 41 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi peluang kepada Dr. Haris untuk menjelaskannya. Tapi yang penting bagi saya ialah saya telah menjelaskan manhaj akidah Salafi dalam perkara ini, bahawa kami menerima takwil baik ayat Quran ataupun hadis-hadis selari dengan kaedah bahasa Arab, selari dengan kaedah usul tafsir, selari dengan kaedah usul fiqh. Kami memang tidak mentakwilkan ayat Quran, melainkan terdapatnya qarinah, petunjuk, bukti bahawa ayat itu perlu ditakwilkan. Dan yang kami tidak takwilkan itu, confirm tidak takwil, ialah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Sebab tak ada keperluan untuk mentakwilkannya. Dan who are we? Siapakah kita untuk mentakwilkan apa yang Allah telah menyifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut? Siapakah kita untuk mengubahnya, untuk mentakwilkannya, ya? Jadi inilah pegangan kami Salafi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang baru nak berkenalan dengan Salafi, selamat berkenalan. Yang pentingnya Salafi tidaklah termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang dimasukkan oleh Dr. Haris Ismail dalam videonya ini. Jadi kita bagi ruang dan peluang untuk Dr. Haris menjawab 15 soalan yang saya kemukakan. Sebenarnya mungkin lebih kot, sebab kadang-kadang dalam satu soalan tu ada beberapa soalan lagi. Macam kalau soalan riwayat Abdullah ibn Abbas tu kan, apakah rujukannya, apakah darjatnya, siapakah ahli hadis yang telah menilai darjat tu sebagai sahih ke, hasan ke, dhaif ke. Jadi dalam satu soalan dah ada 3 soalan kan. Okey. Baik, dah panjang dah. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam video kedua pula, apabila Dr. Haris Ismail membicarakan bahawa golongan salaf juga pakai kaedah qiyas, okey, berhukum dengan kaedah qiyas. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.